Ban terus. Ban. Cobaan satu orang. Baik. Cobaan satu orang. Kita buka majlis dengan membaca Alkitab ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul nizam syawlahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seterusnya pengurusi surau, ketuankuasa muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan diri syukur Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kuliah subuh, pagi Ahad, hari minggu yang kedua dan keempat, InsyaAllah. Jadi sebelum kita baca kitab soal jawab agama, kita lihat dulu kitab kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kita lihat satu hadis, tajuknya yang pandai tolong menuliskan bagi yang kurang pandai. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakara qissatan fil hadis faqala Abu Syah uktubu li ya Rasulullah qala uktubu li Abi Syah akhrajahu Tirmizi. Maksudnya hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ia, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari telah berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari telah berkhutbah. Fazakara qissatan fil hadis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu hadis, satu kisah, satu kisah yang panjang, gitu. Qala, maka berkatalah Abu Syah
Ada seorang lelaki bernama Abu Syah. Lalu Abu Syah berkata kepada Nabi SAW, "Uktubu li ya Rasulullah. Uktubu li ya Rasulullah. Tuliskan oleh kamu li bagi aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun berkata, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan oleh kamu bagi Abi Syah. Tuliskan oleh kamu bagi Abi Syah. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi. Maksudnya, telah berkhutbah Rasulullah SAW dengan suatu khutbah. Lalu Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbahnya itu satu kisah yang panjang. Dan pada akhir hadis itu disebutkan bahawa Abu Syah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tolong tuliskan untukku isi khutbah tadi." Jadi Abu Syah minta pada Nabi supaya menuliskan khutbah ataupun isi kandungan yang dibaca ataupun yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sidang jamaah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, tolong tuliskan untuk Abu Syah. Jadi Nabi minta orang lain tuliskan untuk Abu Syah yang meminta intisari ataupun kandungan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbah tadi. Baik, keterangan hadis ini kita telah sebutkan dalam keterangan hadis sebelum ini bahawa satu-satu cara untuk kita mengingati sesuatu bagi orang yang kurang kuat hafalannya ialah dengan cara menulis apa yang didengar ataupun apa yang dilihat. Kerana cara hafalan tu ada dua pembahagian kan. Ulama muhaddisin telah menyebutkan bahawa dhabit itu terbagi pada dua. Pertama dhabit sadri, yang kedua dhabit kitab. Dhabit sadri ialah ingat di dada ataupun hafal tanpa mencatatnya. Ingat di dada atau hafal apa yang disampaikan tadi tanpa mencatat. Itu dikatakan dhabit sadri, dhabit dada. Iaitu bagi orang-orang yang tertentu yang sangat kuat hafalannya, jadi mereka tidak perlu menulis. Adapun dhabit kitab, artinya ingat dengan cara ditulis di dalam kitab, iaitu bagi orang yang kurang kuat hafalannya. Kedua-dua cara ini diterima sebagai syarat tahammul. Bermakna tahammul membawa ilmu hadis ataupun mencatat ilmu hadis. Jadi dhabit bagi dua, pertama dhabit sadar, yang kedua dhabit kitab. Jadi kita kembali pada hadis tadi. Jadi kalau ia sendiri tidak mempunyai kepandaian menulis, okey, tetapi apa pula yang mesti dilakukan oleh orang ini? Ialah Abu Syah. Di mana Abu Syah ni tuan-tuan, dia bukan seorang yang kuat menulis. Dia bukan seorang yang kuat menulis dan dia bukan kuat hafalan dan dia pun tak tahu menulis. Kemungkinan besarlah kalau ikut pada keterangan terdapat dalam hadis ini. Tetapi apa pula yang mesti dilakukan oleh orang ini, Abu Syah? Kalau dia sendiri tidak mempunyai kepandaian menulis atau dapat menulis tetapi lemah sebagainya, tetapi lemah sekali, maka satu-satunya cara pula ialah dengan meminta bantuan kepada orang lain untuk menuliskan ilmu baginya. Untuk menuliskan ilmu bagi dia. Maka atas dasar inilah para ulama yang mengerti dan yang punya ilmu yang banyak, mereka mengarang berjilid-jilid kitab ataupun pelbagai kitab, lalu mengajarkannya untuk menjadi bahan bacaan kepada orang lain. Dengan cara ini, para pelajar atau orang awam cukup memiliki kitab yang telah disusun oleh para ulama dan mereka terus sahaja mempelajarinya. Apakah lagi di zaman teknologi yang canggih ini, bermacam-macam cara dapat digunakan untuk mendapatkan ilmu. Dapat melalui tali kaset, kemudian video, radio, televisyen, kan? Lepas tu telefon dan pelbagai jadi cara lah. Zaman canggih dengan alat-alat media baru sekarang kan. Jadi semua ini alat-alat yang canggih yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan.
pembentukan akhlak atau menyalurkan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Jadi ala-ala moden ini tidak ada salahnya. Yang salah itu ialah program jahat yang menggunakannya. Kan? Tidak salah itu kalau salah menggunakan benda-benda teknologi dan alat media masa tadi. Oleh itu manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah Ta'ala di muka bumi, janganlah sampai menyalahgunakan alat-alat ini untuk tujuan jahat atau untuk memenuhi kehendak hawa nafsu masing-masing. Faham tak? Jadi apa yang kita dapat, kita lihat kepada apa yang hadis yang pertama yang kita baca pada pagi ini, jelas menunjukkan bahawa untuk kita mendapatkan ilmu itu ada pelbagai cara lah, pelbagai cara. Sama ada kita sendiri menulis ilmu disampaikan, mencatat ilmu disampaikan oleh ustaz ataupun murabbi ataupun guru dan sebagainya lah, istilah yang biasa digunakan, tuan guru ke, kita mencatat ilmu tu. Ataupun kalau kita tak boleh mencatat, kita minta orang lain mencatat untuk kita. Tolong, macam apa yang berlaku pada Abu Syah ni, dia tak tahu menulis, kemungkinan dia tak tahu menulis, ataupun mungkin dia tahu menulis tetapi dia tidak membawa alat untuk menulis. Kalau menulis tahu pun tapi tak ada alat untuk menulis, tidak ada pen ataupun tidak ada pensel untuk menulis pun tak boleh juga. Ataupun mungkin zaman sekarang ni orang kata alat perakam ucapan yang disampaikan oleh seseorang guru. Kalau tidak ada alat perakam pun tak boleh juga. Jadi serba-serbi kekurangan. Jadi kemungkinan inilah yang berlaku pada Abu Syah. Lalu dia minta kepada Nabi supaya dia menulis untuk dia. Tapi Nabi kata tuliskan olehmu untuk Abu Syah. Jadi Nabi minta para sahabat yang lain menuliskan untuk dia, untuk membantu dia memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan satu kaedah juga. Kaedah untuk mendapatkan ilmu. Istilah kita ni orang kata nak si budaya tak nak si budalih. Kalau orang tu dia nak si budaya, walaupun jauh kadang-kadang berbatu-batu pun dia akan datang sampai ke tempat tersebut. Sama lah ibaratnya seperti seorang lelaki cinta kepada seorang perempuan kan, ataupun perempuan cinta kepada seorang lelaki. Kalau dah cinta ataupun dah sayang, dah suka, walaupun di hujung dunia pun orang akan pergi. Dia akan pergi mendapatkan apa yang dicinta dan apa yang disuka untuk melepaskan perasaan rindu dan sebagainya. Ataupun mungkin nak terus meminang perempuan tersebut. Dan biasanya lelaki akan mencari perempuan. Tetapi zaman sekarang ini bukan sahaja lelaki mencari perempuan, malahan perempuan akan mencari lelaki. Dia mencari lelaki. Kalau dia dah suka sangat pada seorang lelaki, dia akan cari lelaki tersebut. Di mana rumahnya, apa alamat rumah dia. Kalau tak tahu rumahnya, tempat kerja dia, mungkin dia tahu kat mana tu orang tu bekerja. Dan biasanya orang akan declare lah di mana dia bekerja dan sebagainya. Cuma jangan tertipu sudahlah. Jadi jangan jadi tertipah dan tertipu. Tertipah tertipu ni ialah diiklankan dalam internet tu, media masa tu rupa dia cantik lawa, tapi bila pergi muka buruk. Ataupun dalam iklan tu mukanya handsome, tapi bila sampai tu tak handsome pun, muka yang buruk dan sebagainya. Ini pun menyebabkan manusia pun mudah kata terpengaruh dan sebagainya. Jadi apa kita lihat kepada hadis Nabi SAW ini menggalakkan kita supaya kita belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu dan sebagainya, dan gunakan segala teknologi yang ada untuk kita menyampaikan ilmu itu pada orang lain, supaya orang lain juga dapat berkongsi ilmu yang kita miliki. Tapi kalau kita boleh menulis, bagaimana disebut oleh musannaf tadi, kalau kita boleh menulis, ataupun mungkin kita ada masa untuk menulis, untuk mengarang kitab, mengarang buku-buku agama dan sebagainya, itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Kenapa? Besok kalau seandainya kita mati, maka pahala itu akan terus berpusatlah kepada kita kalau kita berada di alam kubur.
Tapi kalau kita tak menulis pun, kalau ilmu itu kita sampai pada orang lain, tetap juga kita dapat pahala juga, selagi mana ilmu itu diamalkan oleh orang yang telah mendengar ilmu kita. Sebabnya Nabi SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu." Apabila mati Adam, anak Adam, maka terputuslah amalan dia, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat disampaikan pada orang lain. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang berdoakan untuk dia. Kemudian dalam konteks kita menulis buku ataupun menulis kitab dan sebagainya, sebaiknya apa yang kita tulis itu, orang kata, mestilah ada tempat-tempat rujukan. Tempat rujukan yang kita tulis, bukan hanya sekadar kita menulis. Dan kita juga tidak boleh menulis dalam konteks orang kata ciplak, cetak rompak dan sebagainya. Ciplak ataupun cetak rompak, kan? Maknanya kita menyalin semula apa yang orang dah tulis. Itu sebenarnya satu benda yang tidak baiklah, satu benda tidak baik. Sebaiknya kita menggunakan idea dan juga pendapat yang baru. Ataupun mungkin kita boleh mengambil ataupun memetik ke kata-kata mereka, tetapi kita mengolah menggunakan ayat kita sendiri. Malahan kalau kita buat tesis pun, kita buat tesis ataupun kita buat orang kata latihan ilmiah di universiti, kita dilarang sama sekali daripada ciplak ataupun mencetak rompak, kan, tulisan-tulisan orang lain. Kalau kita nak mengambil tulisan tersebut boleh, tetapi kita mestilah mengolah menggunakan bahasa yang baru. Mengolah menggunakan bahasa yang baru. Kita tak digalakkan orang kata memetik kata mereka itu secara bulat-bulat. Bulat-bulat kata-kata mereka. Kecualilah kalau Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis kita tak boleh, kan? Apalagi ayat Quran, kita tak boleh menukarkan benda itu kepada benda yang lain. Kita kena menulis ayat itu betul-betul dan surah mana, ayat berapa dan sebagainya. Kita tuliskan terjemah dia betul-betul. Lepas tu kalau kita nak olahlah di bawah itu. Tapi kalau kita kata memetik buku orang lain, kita memetik karangan orang lain dan sebagainya, kalau boleh kita menggunakan bahasa yang baru. Kita ambil juga kata mereka, tetapi kita mengolah kata-kata mereka. Itu namanya, kalau istilah tu plagiat, mana cetak rompak. Cetak rompak, mengambil kata orang lain. Malahan kalau kita buat tesis pun tuan-tuan, ini mesti, kan, kalau tulisan itu orang dah tulis, kita tak boleh nak tulis. Kita tidak dibenarkan untuk menulis tulisan orang yang orang dah tulis kat situ. Tajuk itu orang dah tulis pun, kemudian kita buat tajuk yang sama dengan orang yang buat, tak boleh. Itu memang tak dibenarkan di peringkat universiti. Kita mestilah membuat tajuk yang baru. Tapi kalau kita nak menulis juga tajuk itu, boleh. Tapi dengan syarat kita kena menambah lagi bahan-bahan yang lain. Tambah lagi, tambah. Kita kena bagi komen tulisan orang yang telah menulis tajuk itu sebelum itu. Kenapa tulisannya itu tidak lengkap? Kenapa dia punya kajian itu tidak lengkap? Jadi kita yang menulis kemudian ni dengan memakai tajuk yang sama, okay, kita mestilah orang kata membuat satu analisa, satu benda yang lebih mendalam kajiannya untuk kita dapat menambah kebaikan daripada tulisan orang. Kita tak boleh tulis 100% apa yang dia tulis. Kalau nak tulis, mesti kita tambah benda lain lagi. Tambah daripada rujukan mana, kitab mana dan sebagainya. Dan kita sebut dalam tulisan kita bahawa tulisan orang yang sebelum ini, orang kata tulisan yang bukan tulisan yang tak baik, bukan tulisan yang tak bagus juga. Tetapi pada pandangan saya tulisannya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Okey, sebutkan satu-satu kenapa tidak lengkap. Jadi saya menulis semula kita tajuk itu dan saya menambah buat kebaikan-kebaikan, tambah baik lagi. Gitu. Baru biasanya pensyarah boleh terima apa yang kita tulis. Kalau orang kata 100% orang dah tulis dan kita tak ada tambah apa-apa, itu tak boleh. Itu salah lah. Silap-silap kita punya tesis akan dilemparkan kita oleh pensyarah. Kan penat ni kita buat, tapi pensyarah tak terima. Gitu. Boleh tuan-tuan?
Kemudian ada kadang-kadang kitab turas, kadang-kadang kitab itu dia tidak menyatakan siapa pengarang kitab. Ada juga. Contohnya kitab Usul Tahqiq. Kitab Usul Tahqiq ataupun syarah kepada Usul Tahqiq, kitab ni kitab turas, kitab Jawi lama. Tetapi kitab ini dia tidak menyatakan siapa penulis dia. Dia tak tahu siapa penulis. Malah kalau kita taklim biasa disebut tulis. Contoh kitab Aqidatul Najid ditulis oleh Syekh Ali bin Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani ataupun dengan gelaran lainnya Tuan Minal. Kemudian contohnya kitab Jauhar Marhum yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Mana disebut nama dia. Malahan buku-buku yang ditulis di pasaran pun biasanya ditulis nama pengarang tersebut. Siapa pengarang dia, siapa yang cetak, syarikat mana yang cetak dan sebagainya. Mesti sebut begitu. Macam kitab ini contohnya kitab kita baca ni Kelebihan Ilmu dan Ulama. Terjemahan dan uraian oleh Syekh Ahmad Fahmi Zanzam atau penggelaran lainnya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi disebut nama pengarang kitab itu, siapa yang menulisnya. Tetapi ada juga seseparuh kitab ini tidak dinyatakan siapa pengarang dia. Kenapa dia tak sebut pengarang dia tu? Kerana kemungkinan besar mungkin pengarang itu dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk ataupun nak merendah diri. Dia tak nak orang tahu siapa yang menulis. Tetapi pahalanya masih mengalir. Nampak? Pahala itu masih mengalir kepada orang yang mengarang buku itu. Selagi mana kitab itu dibaca oleh orang dan kitab itu dibahas oleh orang dan sebagainya. Dan masalah malahan lagi kitab Usul Tahqiq ini satu kitab yang agak sukar dan payah juga dalam bab tauhid. Jadi selagi mana orang mengaji dan mempelajari kitab itu, jadi pahalanya masih mengalir kepada pengarang tersebut. Cuma pengarang dia tak menyebut namanya dalam kitab itu. Itu mungkin dia nak rasa dia tawaduk, dia nak tawaduk, merendah diri dan sebagainya. Dia tak nak orang tahu siapa dia. Ada kadang-kadang macam tu. Dia tak nak tahu siapa dia. Tapi dia ilmu tu disampaikan. Ilmu disampaikan kepada orang lain. Masya-Allah. Tapi separuh orang ni kadang-kadang orang kata belagak pun ada. Tak ada disebut dalam buku tu dia tak ada doktor tapi tulis ada doktor. Ni pun pemboleh juga. Kau dah tak ada doktor je, kau tulis kau ada doktor. Kau tak ada PhD jangan kau tulis ada PhD kat situ. Ni pembongak lah namanya. Dengan tujuan untuk contohnya dia buat dah ada doktor tu kemungkinan besar supaya orang kata membeli buku dia, membaca buku dia dan sebagainya. Tapi kalau ikut pada etika penulisan macam kitab-kitab yang ditulis oleh pensyarah-pensyarah terdapat di universiti, biasanya mereka dia tak sebut doktor itu walaupun mereka ada doktor. Malahan waktu masa saya mengaji di UKM dulu, banyak buku-buku yang tulis pensyarah. Banyak buku-buku yang tulis pensyarah tetapi mereka tidak meletakkan doktor di buku mereka. Mereka hanya letak nama saja. Tapi sebenarnya mereka ada doktor. Nampak? Mereka ada doktor, ada PhD, kadang ada 2 PhD dan sebagainya. Tetapi kemungkinan untuk kata merendahkan diri, jadi mereka tidak menulis DR tu doktor tu mereka ataupun profesor doktor dan sebagainya mereka tak tulis. Walaupun mereka ada profesor doktor. Masya-Allah kan. Itulah sebenarnya perlu ada kepada orang-orang yang nak menulis, yang mengarang buku dan sebagainya, menyampaikan dan sebagainya. Mana sifat rendah diri, sifat tawaduk kena ada supaya ilmu yang kita sampaikan tadi mendapat keberkatan. Dan orang boleh mengambil pengajaran ataupun orang boleh bermanfaat terhadap mana-mana ilmu yang telah disampaikan tadi. Masya-Allah. Kemudian ada satu lagi hadis yang lebih banyak menulis lebih luas ilmunya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala ma kana fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan anhu minni ila ma kana min ibni Amrin fa innahu kana yaktubu wala aktubu akhrajahu al-Bukhari wa Tirmizi.
Artinya hadis yang kedua diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata ia, maka Nabi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari keseluruhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya, kecuali Abdullah bin Umar bin Al-As. Kecuali Abdullah ibnu Umar bin Al-As, maka dia lebih banyak daripada saya kerana dia menulis dan saya pula tidak menulis. Kerana dia menulis dan saya tidak menulis, kata Abu Hurairah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, hadis kedua ini ialah hadis ini juga berkait rapat dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahawa orang yang menulis itu ialah orang yang paling banyak memperolehi ilmu. Nampak? Abu Hurairah sendiri mengakui kelebihan Sayyidina Abdullah bin Umar Al-As kerana dia menulis hadis sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Nampak? Mana dalam hadis ini tuan-tuan sebut pula tentang kelebihan orang menulis juga. Mana orang yang banyak menulis lebih luas ilmunya berbanding dengan orang yang tidak menulis. Dan satu lagi, orang yang suka mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang, lebih kuat hafalannya kepada orang yang tidak suka mengulang. Sebab itu dan perkataan Arab dia kata, man takarrara takarrarat, man takarrara takarrarat. Barang siapa berulang-ulang nasihat dia dapat. Walaupun kadang-kadang ilmu tu kita dah dengar pun ilmu tu, kita dah orang kata biasa dengar pun, tapi kita pergi dengar lagi, dan sebagainya pun tak salah. Kerana dengan mengulang-ulang tadi, kita punya hafalan kita lagi kuat dah, lagi mantap lah hafalan terus. Kecuali kalau ada juga kadang-kadang orang mendengar sekali dia dah boleh ingat. Ada orang kadang-kadang dengar sekali dia tak ingat, dia kena dengar banyak kali. Kena dengar banyak kali, kena ulang kata video tu banyak kali dan sebagainya, barulah dia boleh ingat apa yang disampaikan oleh guru atau seseorang tadilah. Jatuh. Kecuali orang tu memang kuat ingatan dia memang bagus, sekali pun dah cukup lah. Jatuh. Dan orang kata patut usia juga mainkan peranan juga dalam konteks hafalan. Betul tak? Kalau usia kita ni dah orang kata dah penghujung, dah senja-senja, hafalan pun tak kuat. Kalau budak-budak ni hafalan dia kuat, budak-budak tadika hafalan dia kuat. Kenapa? Kerana dia fresh lagi. Itu sebabnya kalau kita nak jadikan anak kita seorang hafiz Quran, kita kena train dia supaya menghafal waktu dia muda lagi. Tetapi dengan syarat dia boleh membaca dan menulis dan mengaji. Kerana dalam konteks kita nak jadikan anak hafiz Quran ni, dia mesti kalau boleh tidak pun dia kena tahu membaca, boleh membaca sendiri ayat Quran tersebut. Boleh baca barulah dia kuat hafalan dia. Kalau dia tak boleh membaca, macam mana dia menghafal? Gitu. Dia mesti baca. Mana kita kena juga mengajar dia mengaji Quran, dan kalau boleh dia dah khatam Quran 30 juz. Bila dah khatam Quran tu, barulah kita train dia untuk menghafal pula. Kena step by step lah. Kita tak boleh tiba-tiba terus menghafal sedangkan dia tak tahu membaca. Hanya setakat hafalan macam tu pun tak boleh juga. Macam tu. Sampai itu pula bagi kanak-kanak tuan-tuan. Kanak-kanak ni dia fresh lagi dan banyak lagi benda-benda yang tak masuk dalam kepala otak dia. Macam orang kita ni dah tua-tua, banyak benda kita nak fikir. Kita nak kena fikir tentang kereta, nak fikir tentang rumah, nak fikir tentang bil itu, bil ini dan sebagainya. Lepas itu macam pengurusi pula, fikir tentang surau, tentang surau, bila nak mesyuarat surau, apa program nak buat dan sebagainya. Banyak benda dia nak fikir. Macam orang meniaga pun dia fikir macam mana nak meniaga, apa benda yang kita nak meniaga hari ni. Banyak benda fikirlah. Apalagi kalau seorang tu pemimpin negara, dia pemimpin yang berhormat dan sebagainya, pun lagi pening lah. Banyak benda nak fikir. Tapi jawatan yang besar itulah biasanya jawatan itulah orang berebut jawatan tersebut. Orang akan berebut dan dapat jawatan. Tetapi bila dah dapat jawatan, banyak kadang kita pun tak mampu untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Masa tu pula kata menyosah pula nak jadi YB kan.
Bila dah jadi YB, kalau ada 5 boleh kenduri ke nara hari tu, 5 boleh tompek tu paling tidak pun kena pergi jugalah. Kalau kita tak jadi YB, tak ada apa nak fikir. 1 tompek kita pergi, dah selesai balik kan, tengok TV tidur. Nampak? Tapi kalau kita jadi yang berhormat ni kan, 5 boleh kan tompek hari tu kenduri ke nara, kita kena pergi 5 boleh tompek. Paling tidak pun 7 muka ya kat situ. 7 muka. Walaupun tak makan. Macam tu. Dan tidak pun makan sikit. Dan nama yang berhormat. Betul tak? YB nama kan. Tapi itulah jawatan yang orang gobut nak dapatkan jawatan tersebut. Okey. Jadi sebenarnya tanggungjawab itu adalah satu benda yang berat. Masya-Allah. Habis cukup hari ni 2 hadis itu tentang yang lebih banyak menulis, lebih luas ilmunya, dan yang pandai tolong menulis bagi orang yang kurang pandai menulis. Itu sesuai dengan hadis ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bantu-membantu dalam perkara kebajikan dan takwa, jangan kamu bantu-membantu dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Baik, kita sambung kita hari itu soal apa? Soalan 14. Jalan dah. Video dia jalan. Baik, kita lihat soalan 14. Bolehkah kita bergurau senda dengan perkataan kafir atau fasik, ataupun bergurau dengan ayat-ayat Quran bersama dengan rakan-rakan kita? Soalannya, bolehkah kita bergurau senda dengan perkataan kafir atau fasik, ataupun bergurau dengan ayat-ayat Quran bersama rakan-rakan kita? Macam tu. Jawapannya, tidak dinafikan perbuatan bergurau dengan kata-kata kafir atau fasik, ataupun bergurau senda dengan ayat Quran maupun hadis Nabi adalah antara perbuatan mungkar dan bahaya yang boleh menjatuhkan iman seseorang. Ia wajib dijauhi oleh semua orang. Allah Ta'ala telah beri amaran dalam soal ini, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kunna nakhudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kuntum tastahzi'un. Surah At-Taubah ayat 65. Maksudnya wala in sa'altahum, dan jikalau mereka bertanya kepada kamu kan tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini hanya berbuat atau bermain-main saja. Kunna na'udhu wa nal'ab. Kami ni main-main aja. Perkataan kafir inilah, benda-benda yang laga-laga ni dikata main-main aja. Qul, kata oleh Muhammad, abillahi wa ayati wa rasulihi, patutkah nama Allah dan ayat-ayat Quran serta Rasulnya kamu memperolok ataupun mengejek-ejek atau mempermain-mainkan? Patutkah begitu? Tak boleh. Jawapannya sudah tentu tidak boleh. Kita mengejek-ejek, mempermainkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu benda yang orang kata mungkar lah. Macam tu. Jadi ulama menyatakan ayat ini turunkan kepada satu kaum yang sentiasa berkata-kata sama mereka dalam satu perjalanan musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akzabu al-sunan wala ajmanu inna liqa wala ajmanu inna liqa. Artinya kami tidak melihat sesiapa seumpama qari-qari kami. Mereka sangat lapar perut, sangat menipu, dan sangat takut ketika bertemu dengan musuh. Sangat takut bertemu dengan musuh. Jadi mereka yang dimasukkan dalam ayat ini ialah Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, bahkan Nabi melarang gurau senda yang berdasarkan kepada penipuan semata-mata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lillazina yuhaddisu yukazzibuna wa yadhaku bihil aqaum wailul lahu wa wailul lahu wailul lahu wa wailul lahu wailul lahu. Maksudnya celakalah bagi orang-orang yang bercakap sesuatu lalu menipu.
untuk membuat orang ketawa dengan sebabnya. Celakalah baginya, celakalah baginya. Oleh itu wajib setiap orang Muslim Islam berhati-hati dan menjauhi daripada perbuatan seperti mempersendakan agama, ayat-ayat Quran atau bergurau dengan perkataan kafir, kerana dia mengundang bahaya dan akibat buruk dalam agama. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari perkara tersebut, insya-Allah. Sebabnya kan, dalam apa saja perbuatan yang kita buat, sebaik-baiknya jangan menipu, jangan bohong lah. Kerana perbuatan menipu dan bohong ni satu perbuatan orang-orang fasik ataupun munafik. Nabi SAW bersabda, ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik ada 3. Tanda munafik ada 3. Pertama, iza haddasa kazaba. Apabila cakap, dia bohong. Dia cakap bohong. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyalahi janji. Wa iza utmina khana. Apabila dia amanahkan, dia mengkhianati amanah. Bila dia amanahkan, maka dia mengkhianati amanah. Dan ada satu riwayat boleh menyatakan, ada penambahan lagi, iza khasama fajara. Apabila dia berbantah-bantah, dia melewati daripada had perbantahan. Had perbantahan. Jadi tuan-tuan, dalam konteks kita bercakap, sebaik-baiknya jangan menipu. Itu juga dalam konteks orang-orang kata jenis orang suka buat kelakar. Orang suka buat kelakar kan. Orang suka kelakar pun kadang-kadang ada yang menipu. Dia menipu dalam kelakar dia, dengan tujuan untuk mendapat perhatian daripada orang lain. Kan? Tapi sebenarnya menipu. Ini satu benda yang memang ditegah Islam lah. Yang tu. Menipu anda semata-mata supaya orang tengok ataupun memberi perhatian kepada dia. Atau contohnya dia kata dia buat kelakar dalam konteks untuk mempersendakan agama pun tak boleh. Itu sebabnya bahaya. Berjenis orang-orang yang kelakar-kelakar ni. Tapi di kalangan kita ni yang suka tengok cerita kelakar. Contohnya Maharaja Lawak-lawak kan dulu kan. Ada lagi Maharaja Lawak tu? Ada lagi? Tak ada. Ya kan? Maharaja Lawak tu memang dia suruh buat kelakar. Jadi yang kelakar, yang paling kelakar tu yang menang. Kalau itu Ustaz boleh ke main sebut-sebut, macam betul-betul, tapi ada sikit-sikit tahu dia lah. Mana yang tak bersabar kan. Jadi itu yang liu tu. Jadi itulah kelakar ni boleh, tapi dalam keadaan boleh dengan tidak boleh, kita tak dapat jawab lah kan. Ada lafaz dia tu, betul lafaz dia, tetapi ada timbal balik lain pula bunyi dia. Itu yang tak tahu lah kita kan. Yalah. Tengok situ lah mungkin ada sikit tipu dia ke ataupun cindiran. Yalah, tak boleh lah Tak tahu lah kita kan. menipu kan. Walaupun ada juga tempat-tempat yang dibolehkan menipu. Dalam konteks ilmu tasawuf pun ada tempat tertentu yang boleh kita berbohong. Itu berbohong haruslah namanya. Contohnya mendamaikan dua isteri yang bergaduh. Poligami kan. Dua isteri bergaduh, jadi suami menipu lah, berbohong dalam konteks untuk mendamaikan. Itu dibenarkan dan diharuskan. Tapi kalau banyak sangat menipu pun nanti sesilap akan terboleh leher sendiri. Banyak sangat menipu akhirnya terboleh leher sendiri pun ada. Macam hasil menipu sana menipu sini, lalas tuan-tuan, akhirnya terbongkar, jadi seorang pun tak percaya. Tak? Dua-dua isteri tadi boleh jadi bila banyak sangat suami menipu, jadi akhirnya isteri pun tak percaya dengan suami lagi. Dua isteri tak percaya dengan suami. Kenapa? Kerana suami asyik menipu sini dan sebagainya. Ini pun orang kata kesan yang tak baik juga lah hasil daripada menipu. Jadi apa nak cerita tadi tentang orang kata dalam konteks orang kata buat gurau-gurau, senda-senda gurau-gurau dengan tujuan supaya mendapat perhatian daripada orang lain, tapi dalam konteks dalam keadaan dia menipu. Samalah dengan perangai atau pertamian orang kafir tadi. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama nunna nahud wa nan'am. Jikalau kamu tanya kepada mereka, nescaya mereka menjawab, hanya kami ini hanya sekadar berbual-bual atau bermain-main saja. Adakah patut
nama Allah, ayat-ayat Allah Ta'ala dan para Nabi dan Rasul, nak kamu tipu. Jadi seolah kamu memperlekehkan Islam sendirilah, memperlekehkan Islam kan. Dan kemungkinan besar kalau kamu dah banyak menipu, orang pun tak percaya dah. Orang pun tak percaya kan, masyarakat pun tak percaya, dan orang kata satu negara pun mungkin tak percaya, satu dunia pun mungkin tak percaya. Sebab apa yang kita berlakonkan itu kadang-kadang keluar daripada dalam internet, dalam TV, seluruh dunia tengok apa yang kita cakap, kita lakonkan itu. Tapi dalam konteks kita menipu, akhirnya orang akan tahu juga kau menipu. Macam tu. Menipu untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan habuan, mendapatkan hadiah dan sebagainya. Itu boleh tidak baik. Ataupun kemungkinan besar tak berkat lah. Memang kau menang tapi tak berkat. Kenapa menipu? Betul tak? Tak ada keberkatan. Kerana Islam ni perlukan kepada keberkatan. Harta yang banyak sekalipun kalau tak berkat pun tak guna. Itu pentingnya keberkatan Islam ini. Ilmu yang banyak pun kalau tidak berkat ilmu pun tak guna, tak akan jadi ilmu, tidak akan jadi orang juga. Tak jadi orang juga walaupun ilmu kau banyak. Baik. Oleh itu kata musannif, celakalah bagi orang yang bercakap sesuatu itu lalu menipu untuk membuat orang ketawa dengan sebabnya. Celakalah baginya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu wajib setiap orang Islam berhati-hati dan menjauhi daripada perbuatan seperti mempersendakan agama, ayat-ayat Quran, atau bergurau dengan perkataan kafir, kerana dia mengundang bahaya dan akibat buruk dalam agama. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada tersebut. Masya-Allah. Jangan bergurau-gurau. Kemudian soalan 15. Dalam masyarakat sekarang ada yang berani mempersenda-senda dan mengejek-ngejek syariat Islam. Contohnya menyimpan janggut dan sebagainya. Ada yang menyatakan simpan janggut macam kambing. Adakah perbuatan sebegini boleh menyebabkan seorang terkeluar dari Islam? Jawapannya sesungguhnya mempersenda atau mengejek Allah dan Rasulnya, ayat Quran, hukum syarak adalah termasuk dalam kufur yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala surah At-Taubah ayat 65 menjelaskan perkara ini. Ini termasuk mempersendakan ilmu tauhid, solat, mempersendakan zakat, mempersendakan puasa, haji, hukum agama lain yang telah pun disepakati. Dalam soal mempersendakan hukum yang kemungkinan tidak diketahui oleh ramai orang seperti menyimpan janggut, maka perlu lihat pula. Jika dijahil tentang hukum menyimpan janggut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membawa kepada terkeluar dari Islam. Dia tak membawa kepada terkeluar Islam. Kalau dia tak faham tentang kelebihan menyimpan janggut dan sebagainya, dia tak faham. Sebaliknya jika dia tahu hukum tersebut, dia juga boleh membawa kepada terkeluar seorang dari Islam. Kalau dia tahu tentang hukum menyimpan janggut ni merupakan sunnah Nabi, kan? Hukum menyimpan janggut adalah sunat kerana ittiba maknanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya siapa yang mempersenda-sendakan itu maka hukumnya kafir, jatuh keluar kafir, keluar Islam, terpaksa orang akidah. Tapi kalau dia tak tahu hukum tentang simpan janggut ni, tak ada masalah lah. Tapi dia kenalah tanya dengan orang yang tahu apakah hukum dia dan sebagainya. Oleh itu setiap orang wajib menjauhi dan berhati-hati dalam perkara ini. Kita tak boleh menghina, mempersenda dan mengejek orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan juga ajaran Islam. Tak boleh. Sama ada sengaja ke tak sengaja ke, ataupun dalam lakonan kan mempersendakan orang berjanggut dalam lakonan, ataupun menulis ataupun membuat karikatur kan. Membuat karikatur maknanya apa tu, kartun. Membuat kartun dalam konteks mempersendakan orang berjanggut kan. Kalau dia tahu tentang hukum menjanggut ni adalah sunnah kan, maka kemungkinan besar boleh terkeluar dari Islam lah. Tapi kalau dia tak tahu hukum, dia memang tak tahulah tentang hukum menyimpan janggut ni, itu tak ada masalah lah. Tapi orang marah jugalah kan. Paling tidak pun mungkin adakan negara kata
wajib bunuh orang yang kata yang buat kartun ni, kartun menghina janggut ni kan. Apalagi kalau dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan buat kartun, gambar kartun menghina Nabi. Kan kan ada sibuk dulu bising kecoh kan dalam media masa dan sebagainya. Kerana kita pula sebagai orang Islam wajib kita mempertahankan Rasulullah SAW. Nabi kita kalau dihina, apa perasaan kita? Kita telah perasaan marah. Kerana Nabi ini adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita ikuti. Tiba-tiba Nabi dihina, ditulis dalam bentuk kartun dalam media massa dan sebagainya. Jadi itulah kita pun marah dan sebagainya. Kalau kita tak ada perasaan marah, seolah macam kita tak cinta pada Islam, tak cinta pada Nabi. Cuma kita perlu tengok kenapa orang tu menulis, kenapa orang tu menulis, kenapa orang tu melukis benda tu. Adakah dia ada niat, dia tahu benda tu salah tapi dia niat untuk menghina Islam? Sepatutnya kita kena marahlah dengan dia. Untuk dia buat report polis, suruh ditangkap orang tu. Tapi kalau dia buat satu dalam konteks dia memang dia tak faham. Dia tak faham, dia hanya mengikut-ngikut orang aja. Orang lukis, dia pun lukis. Dia tak tahu benda tu salah dan sebagainya. Itu lain dah. Itu boleh kita maafkan. Tapi kalau dia tahu benda tu salah, sengaja buat, memang sepatutnya kita tembak dengan senapan patah lah itu. Atau senapan gajah kata. Insya-Allah. Wallah alam lah kan. Tapi kita serahkanlah kepada pihak yang berkuasa, yang ada autoriti untuk menangkap soal siasat orang itu. Ada juga zaman sekarang ni yang kata menggunakan FB orang lain pun ada, ataupun menggunakan nama-nama samaran. Nama samaran bukan nama dia. Kan? Kita ingat orang itu yang buat, rupanya orang lain. Kita ingat yang buat itu lelaki, rupanya perempuan. Di sebaliknya orang perempuan yang buat, yang menulis benda tu kan. Ni pun kena tengok jugalah kita. Baik, kemudian soalan 16. Bolehkah kita menuduh seorang dengan mengatakan kamu kafir? Boleh tak? Bolehkah kita menuduh seorang dengan menyatakan dia ni kafir? Jawapan, menuduh seorang itu kafir dilarang Islam. Menuduh seorang kafir dilarang Islam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seorang daripada kamu berkata pada saudaranya, wahai si kafir, maka sesungguhnya dia kembali kepada salah seorang daripadanya. Dia kembali pada salah seorang daripadanya, sama ada kepada orang yang dituduh kafir itu memang dia kafir, ataupun kembali orang yang menuduh. Kembali orang yang menuduh kalau seandainya orang yang dituduh itu bukan kafir. Dalam satu riwayat lain pula menyatakan, ainama imri'in qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi wa ila raja'a alaihi. Maksudnya mana-mana orang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sesungguhnya dia kembali kepada salah seorang daripadanya sekiranya seperti apa yang dikatakan. Jika tidak begitu, maka ia kembali kepadanya, kepada orang yang menuduh. Dia kembali pada orang yang menuduh itu. Kalau saya terbukti bahawa orang yang dituduh itu bukan kafir. Apalagi kalau orang itu dia solat, dia pun bersembahyang, dia pun berzakat dan sebagainya. Tapi mungkin disebabkan orang kata fikrah dia tak sama dengan fikrah kita, ideologi kita tak sama dengan ideologi dia. Disebabkan ideologi tak sama ataupun parti tak sama, parti dia parti lain, kita tuduh dia kafir. Kalau seandainya orang itu bukan sebagaimana yang kita tuduh, dia kembali kepada kita semula. Sebab kita kena berhati-hatilah di dalam konteks kita menuduh orang kafir. Kan selalu sibuk isu kafir-kafir. Baik, disebutkan antara perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah itu adalah apabila mengkafirkan orang Islam atau tidak mengkafirkan orang kafir. Mengkafirkan orang Islam ataupun tidak mengkafirkan orang kafir. Dah dia memang kafir, tapi kita tak kata dia kafir. Masya-Allah. Kau nak jadi apa ni kan? Gitu. Kita dah tahu dia kafir dah. Memang terang-terang dia tak menyembah Allah, tapi kita kata dia tak kafir.
Ni orang jenis keliru tentang istilah Azlan. Orang ni orang keliru tentang istilah. Dia tak faham istilah. Tak faham istilah. Susah tu. Susah aja tu. Dia kena mengaji ke belajar lah tentang istilah. Kemudian menurut kaedah disebutkan oleh Nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kafara mu'minan faqad kafara. Wa man lam yukaffir kafira faqad kafara. Wa man syakka fil kufri kafir faqad kafara. Sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman, maka semuanya dia menjadi kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia pun menjadi kafir. Masya-Allah. Sesiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia jadi kafir. Dan sesiapa yang meragui tentang kekufuran orang kafir, meragui kekufuran orang kafir, dia pun jadi kafir. Dia pun boleh jatuh kafir. Memang dah jelas dia di kafir. Memang jelas dia tak menyembah Allah. Memang jelas dia sembah patung, batu-batu dan sebagainya. Kan? Tapi kita tak nak mengakui dia kafir. Kita pula kena jatuh kafir. Soalah kita pun sama agama dengan dia. Soalah macam tu. Kan? Masalah kalau istilah kafir pun kadang orang tak faham. Apalagi kalau orang non-Muslim. Orang Muslim kadang tak faham istilah kafir. Dia kata kita juga dituduh kita kafir dia tu. Kan Sami Belu dia kan. Sami Belu kau nak cakap. Kita juga dituduh orang kafir dia tu. Sebab dia tak faham istilah. Dia tak faham istilah tu apa. Istilah kafir tu benda. Kerana dalam Quran dia ada 3 istilah je. Dalam Quran ada 3 je. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin, kafir, munafik. 3 istilah je terdapat dalam Quran. Orang mukmin, kan? Orang kafir dan munafik. Cuma orang kafir ni yang berbagai-bagai jenis ni. Mana yang selain Islam tu kafir lah. Asal selain daripada Islam, maka adalah kafir. Gitu. Cuma kafir ni berbagai-bagai jenis aliran agama dia macam-macam. Yang tak ada Tuhan pun ada kan. Tak bertuhan pun kafir juga. Memang dia tak percaya dengan Tuhan. Separuh ni ada juga percaya dengan Tuhan. Yang ada agama macam Hindu, Buddha, dia percaya dengan Tuhan mereka. Percaya bulat-bulat dengan Tuhan mereka tu. Macam tu. Malahan kalau kita pergi nak robohkan kuih dia pun, dia akan marah. Kerana dia percaya dengan Tuhan dia. Kita nak robohkan kuih dia, nak musnahkan, dia marahlah kita. Dia mempertahankan Tuhan dia. Kerana dia percaya dengan Tuhan. Tapi ada juga golongan yang tidak bertuhan. Dia tak percaya dengan Tuhan ni. Kita nak musnahkan Tuhan pun tak boleh sebab dia tak ada Tuhan. Mana ada Tuhan aku dia tu. Macam tu. Ini dia pun lagi berat lagi. Tak teruk, tak percaya dengan Tuhan. Baik. Kemudian berdasarkan kaedah tersebut, maka tidak harus bagi seorang Muslim itu menuduh saudaranya dikufur. Melainkan kufur itu akan kembali padanya. Jika yang dituduh tidak sedemikian halnya, malah tidak mengkafirkan orang kafir serta membenarkan ajarannya atau ideologinya juga membawa kafir. Kerana apabila mengakui kebenarannya bermakna membohongi Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah tak mengkafirkan orang kafir serta membenarkan ajarannya ataupun ideologinya juga boleh jadi kafir. Kerana apabila mengakui kebenarannya bermakna membohongi Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau dah dia membenarkan orang yang bukan kafir, jadi dia tak ya, sudah tentu dia menafikan bagi dia Nabi lah. Tak percaya dengan Tuhan lah. Allah Ta'ala tak percaya, dia percaya dengan Tuhan lain. Macam tu. Ini pun kena cek boleh, cek tengok kan. Macam tu. Kalau kita dapat kesan orang macam tu, kena lapor pihak berkuasa lah. Kita tak dibenarkan mengambil tindakan sesuka hati kita. Tindakan jadi fitnah dan sebagainya. Jadi kita perlu memahami perbezaan antara amal dan akidah. Seorang yang melakukan suatu amalan yang bercanggah dengan Islam, kemungkinan dia jahil sedangkan imannya masih ada. Ada juga kadang-kadang kita ni yang kata ada istilahnya mukmin asi. Mukmin asi. Kan mukmin asi ni dia tahu benda tu kadang-kadang hukum dia tahu tapi dia tak nak buat, dia malas nak buat ataupun mungkin tak mampu nak buat.
dia kadang dia boleh jadi belum kafir lagi, tapi dikatakan mukmin asi. Tapi kalau sengaja kan menyatakan sembahyang tu tak wajib, tu dia jatuh kafir lah. Ataupun dia kata sembahyang wajib, cuma ni sen ni kadang-kadang buat, kadang tak buat gitu. Ada masa rajin, ada masa malas. Gitu. Tu tak belum jatuh kafir. Boleh jatuh kafir, tapi dikatakan mukmin asi, orang beriman tapi dalam konteks bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang ni perlu diingatkan. Perlu diingatkan, perlu dibagi tazkirah, perlu diberi peringatan, bagi nasihat dan sebagainya. Oleh demikian, dia telah melakukan dosa sahaja, dengan tidak menjadi kafir, melainkan terdapat pada dirinya sifat-sifat yang tidak meredai hukum Allah Ta'ala. Sifat takabur terhadap Islam, dan jahilnya itu adalah jahil murakab. Maka tak syak lagi dia menjadi kafir, dan hukum tu hendaklah berhati-hati dalam perkara dan keadaan yang tak boleh ditakwilkan selain daripada makna kafir. Okey. Cukup 1 jam cukup. Okey. Cukup sampai situlah pengajian kita, pembahasan pada kita hari ini. InsyaAllah akan datang 2 minggu lagi, insyaAllah kita sambung lagi. Saya buka soalan dah sebelum saya tutup. Kalau ada perbincangan, soalan-soalan, kalau tak ada kita tutup terus. Ada apa kata dia Ustaz? Dia kata air dia tak sejuk. Ya. Untuk jam tentang hukum kan. Nolakkan hukum yang mana macam yang tolak tu bukan orang kafir tapi orang Muslim. Menolak hukum yang patutnya hukum ni tak perlu macam ni, patutnya dia macam ni. Macam contoh macam yang kita selalu apa? Dosa peribadi. Kita tahu dalam macam halwa apa semua itu adalah yang kita patut tegak ke. Tapi dia kata itu ada setengah yang mengatakan dia dosa peribadi tu tak untuk semua orang. Dia satu dosa, contoh dalam bab halwa ataupun berzina dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala menutup dosa tadi, kalau Allah Ta'ala menutup dosanya, maka terserahlah pada Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan atau memaafkan kesalahan dia. Tapi kalau seandainya dosa itu Allah Ta'ala tak tutup maksudnya orang lain tahu ataupun pihak berkuasa tahu, kan, dia bukan lagi dosa peribadi, kan. Orang yang bertanggungjawab, orang yang ada otoriti, orang berkuasa, penguasa, dia kena tangkap. Kerana telah melanggar hukum syarak, undang-undang agama dan sebagainya, kan, hukum-hukum berkenaan dengan peraturan dan negara dan sebagainya, maka benda itu salah dan kena tangkaplah, kena dakwa. Apalagi kalau benda tu memang dah disebut dalam agreement salah, kan, compound dia sekian-sekian banyak. Okay, contohnya 3,000 cas dia kalau kamu melakukan kesalahan ini. Jadi pihak berkuasa dia kena buat, tangkap dia. Kalau tak nanti dia kata pihak berkuasa disalahkan. Dia kata pihak berkuasa makan gaji buta dia. Pihak berkuasa makan gaji buta, kan. Dia tahu, dia kata pihak berkuasa dia tahu itu ada orang buat tak elok, orang khalwat, berzina sebagainya, tapi kenapa pihak berkuasa tak ambil tindakan? Pihak berkuasa pula akan disalahkan. Pihak berkuasa akan disalahkan. Makan gaji buta dia tu. Duduk je, tak buat kerja. Jadi pihak berkuasa kalau dah tahu benda itu salah, kena tangkap. Mana dah ada aduan, wajib mereka mengambil tindakan, menangkap orang tersebut. Bukan lagi masalah kata dosa peribadi ke tak pernah ditolak. Sebab dia punya implikasinya akan lagi besar kalau tak ditangkap. Orang lain pula orang kata akan buat benda yang sama. Bila individu yang berkenaan buat satu kesalahan, halwat dan sebagainya, sedangkan pihak berkuasa tidak mengambil tindakan, orang lain pula akan kata macam-macam. Kalau macam tu, aku pun nak buat jugalah, aku pun nak berhalwat jugalah, aku pun nak berzina jugalah. Tak salah. Tak ada tindakan apa-apa. Kan?
Jadi mana bukan lagi orang kata masalah peribadi. Kecuali kalau Allah Ta'ala menutup dosa yang dia buat. Semua orang tak tahu. Dia dua orang yang tahu. Itu terserahlah pada Allah, sama ada Allah Ta'ala nak mampukan dosanya. Kalau dia nak bertaubat, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosanya. Kalau dia tak nak bertaubat, maka Allah Ta'ala tidak akan mampukan dosanya. Cuma ialah hasil daripada khaluat ke berzina, biasanya dia akan ada kesan. Contohnya perempuan mengandung. Perempuan yang mengandung tanpa nikah, orang akan kata engkau berzina. Kecuali kalau perempuan itu tak mengandung. Kalau perempuan tak mengandung, mana seorang pun tak tahu. Dia dua orang yang tahu. Mana Allah Ta'ala menutup dosa mereka. Allah Ta'ala tak nampakkan pada orang ramai dosa yang mereka buat. Kalau mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan insya-Allah. Kalau tak nak bertaubat, akan terus berkekalan dosa. Jadi. Dan kemungkinan besar perempuan tu akan mengandung. Bila perempuan mengandung, fahamilah. Boleh nak sembunyikan ke? Tak boleh nak sembunyikan. Perut nampak. Perut besar. Orang nampak. Kau ni macam mana ni? Tiba orang mengandung kan? Kayak mana kau jual kau baik ni? Dengan siapa kau baik? Kayak mana? Bila? Berapa kali kau baik dah? Orang kata tanya kan? Dengan siapa kau baik? Jantan mana? Kan? Kalau lelaki tak nampak. Kalau dia berzina, perempuan akan nampak dia ada kesan mengandung. Bila mengandung, contohnya kalau dia tak sanggup kata simpan anak tu, mungkin dia akan gugurkan kandungan, ataupun mungkin bila kalau misalnya mungkin dia letak anak dia, sepah buang anak dia mana-mana, letak dalam plastik, letak kat depan surau. Jadi kita makzin keluar pada surau, tengok ada bayi dekat tergantung dekat pintu tu. Gitu. Kita pun beritahu siapa punya anak ni sebenarnya kan. Buat report polis lah, macam-macam lah. Panjang lah cerita dia. Dah hantar surau. Abang Bazin lah yang bertanggungjawab sebagai pengurusi surau. Okey, boleh. Boleh Tuan? Jadilah. Kalau mata lah tutup kan, tak apalah. Kita orang tak tahu. Dia tahu dua orang. Dia dengan Allah Ta'ala lah. Gitu. Kalau benda tu dah Allah Ta'ala tak tutup, kita dah terbuka benda tu, pihak berkuasa wajib menjalankan tindakan. Kan? Buat siasatan siapa punya kerja, anak siapa, kenapa buang kat sini. Kan cek tu, tengok kat hospital, senarai nama siapa yang bersalin hari tu. Okey Tan? Boleh ya? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an nabatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.